Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Kandar Ruslan Syahir, pengacara pada malam ini, Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Ustaz Nasaruddin Daud, Menteri Besar Negeri Kelantan, dan isteri Ustaz Abdullah Hussein, Suruhjaya PAS Negeri Johor, Datuk Dr. Yunus Hairi, Suruhjaya PAS Negeri Selangor, Ustaz Yusri Mapiah, Adun Penaga Pulau Pinang, juga pengarah PAS Relief. Isteri nombor satu saya, sembang ya. Dekat tu ya wani pun. Malam ni riang kepek pisang je tuan-tuan. Ceramah pun slow lah. Ingat tadi nak habis awal nak dam. Terima kasih. Tunggu Panglima Perang berpeluh tengok kita buka lepas leti lah. Entah kepek pisang tu lah. Tuan-tuan sekalian, khabar duka pagi tadi, tengah hari tadi lah, ada perwakilan pada Muslimat Sungai Petani balik daripada muktamar Dewan Muslimat ni. Mereka berhenti nak tolong accident mai kereta belakang, langgar mereka. Alhamdulillah lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 orang perwakilan Muslimat daripada Sungai Petani, Ustazah Taibah Sulaiman, Ketua Dewan Muslimat Sungai Petani, Ustazah Nur Najihah Hamzi, Penolong Setiausaha Dewan Muslimat Sungai Petani, Ustazah Nur Fatihah Nabila, Ketua Amirah Sungai Petani. Kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada tiga-tiga ni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan sekalian, perjuangan dengan PAS ni tidak menjanjikan apa-apa. Hanya dengan redha dan kesungguhan kita bersedia menghadapi apa saja risiko. Kalau nasib kita baik, kita selamatlah sampai kita tua, kita mati dalam perjuangan. Kalau nasib tak baik, tengah-tengah duk ceramah orang zaman. Dr. Sam duk kira kes saya tadi, dia kata ada 9. Saya pun tak tahu nak ada berapa. Tapi banyak Ada hari apa lawyer saya mai, peguam yang mengendalikan kes saya tu, dia mai lah list tu. Saya kata ni hak ni bayar 1,000 dulu, hak ni 2,000. Banyak sikit-sikit tuan-tuan. Lawyer PAS boleh, lawyer tak PAS dia angkut duit lah kita. Banyak sikit-sikit. Hak ni 3, hak ni pasal kes berat 4, cepon-cepon puluh ribu lah juga. Tu risiko yang kita hadapi bila bersama dengan PAS. Dan kita tak salahkan siapa-siapa, tak ada ungkit apa, cuma takut jadi 10 lah. Harap-harap tak jadilah. Ni strategi Lee Kuan Yew yang sedang dibuat oleh Madanon ni, strategi Lee Kuan Yew dulu, dan masih lagi dipraktikkan di Singapura. Siapa kritik saman, siapa kritik saman. Nak jawab tak erti. Ada mereka jawab saya kritik? Tak ada. Mereka kata saya duk kata kat mereka. Mereka kata mulut capui, betul tak? Pasal mereka tak erti jawab, mereka saman. Menang kalah tak tentu ni. Saya menang boleh jadi. Abang ingat kepek pisau tu tak kuat. Saya boleh jadi saya menang. Cuma mereka saman untuk menakutkan kita. Saya pun bila kena cah 2 kes Haji ni, Haji Lan ni pro kena 2 kes. Saya pun selok je lah, tak main lah Selangor lepas tu. Ni bawa main pula.
Kata negeri maju kan lah. Negeri maju, negeri hebat, negeri orang pandai-pandai. Tak erti jawab Saman. Apa barang? Saya di Kedah jarang sama orang. Saya ada sama orang satu. Lalu ni jadi banyak lah. Dan apa sama aku? Saya Saman Mahfuz Omar sedang berjalan. Termasuk dalam 9 tu lah. Saya sama orang pun ada. Sama orang pun kena duit dia, oi. Bukan mayat liuk. Lawyer kena bayar, mahkamah kena pi. Mahfuz tuduh saya beli kereta fire untuk kegunaan sendiri, kepentingan peribadi, guna duit sadar. Saya sama dia. Sedang berjalan. Saya sama Pudin. Pudin tuduh saya mencuri RII. Saya sama dia. Sedang berjalan. Pudin tuduh saya guna duit maris untuk buat benaling. Saya sama dia. Sebab dua-dua tu tak betul. Jawab pun dia tak dengar. Saya jawab tak masuk TV. Dia tiba kita masuk TV. Dia tuduh saya masuk TV. Saya jawab balik tak masuk. Harap dengan TikTok lah. Orang tak tengok TikTok. Jadi tak ada jalan. Jawab berbuih mulut-mulut tak sampai. Samalah. Sedang berjalan. Ada budak tu, seorang budak PAN pergi buat kutip derma, kata nak tolong saya bayar derma Dayak denda kat Mahfuz. Saya tak suruh dia. Saya pun tak kenal dia. Tiba-tiba dia kutip derma bagi pihak saya sambil mencerca saya. Saya sama dia. Dia pun minta maaf, saya pun berhenti ya. Dia abang, dia silap. Dia mengaku lah dia minta maaf. Kita maafkan dia. Baik tak baik? Kita baik. Epah dia. Siapa minta maaf, mengaku silap, kita maafkan. Kita tak ada simpan, tak ada dendam. Kalau dia ada jawapan, boleh jumpa di mahkamah. Dia tak ada jawapan, dia minta maaf lah. Saya ada orang sama saya. Lepas tu dia suruh saya minta maaf. Saya kata minta maaf lah, kita jumpa di mahkamah. Pasal hang Saman dah. Saman ke sikit, 10 juta. Nak bayar apa pun tak tahu kalau kena. Tapi tak apa. Kita jumpa di mahkamah. Ceramah sebelum pilihan raya parlimen tu. Saya bukan kata terang-terang saya buat olok-olok je. Kena. Pasal dia tak boleh jawab. Saya cabar. Bukan saya cabar lah. Saya minta mahkamah buat keputusan. Sebelum kes itu berjalan, saya minta mahkamah buat keputusan dulu. Adakah pengampunan diraja itu telah membatalkan semua kesalahan jenayah dia? Tapi lah mahkamah belum buat keputusan lagi. Lepas keluar keputusan tu, baru kita berjalan kes kita. Pening kau no. Lah mereka kata dia nak jadi Imam Mahdi pula. Pasal semua dosa telah terampun. Ganas puak ni no. Lepas kita lawan di mahkamah. Ada saya ceramah di Selangor ni. Satu ceramah saya kena 4. Tu malam jadi ngecarau 4. Satu didakwa kerana didakwa kununnya. Boleh cakap lah tau, saya tak kira apa, hantam je apa. Sebenarnya tak berlaku. Tapi tak apalah, mereka kata tak boleh mengulas tentang merit. Tapi saya didakwa atas 2 kes. Pertama menghina di Pertuan Agong. Yang kedua menghina Sultan Selangor. Saya ceramah di Kubang Pasu. Saya disamang oleh Amir. Amir apa pula? Nak jawab tak erti Saman. Kemudian oleh tokoh perniagaan terkemuka Tan Sri Bisentat. 4. Ni orang Selangor punya kerja. Tu saya takut nak ceramah.
Tuan-tuan sekalian, semua tu kita akan jawab di mahkamah. Dan kita berhadapan dengan risiko tu semua. Cara ni akhirnya Singapura tak ada pembangkang. Cara hak mereka buat ni, siapa nak bangkang? Buka mulut kena saman, buka mulut kena saman. Siapa nak itu? Walaupun kita boleh jawab di mahkamah, kita boleh berlawan, boleh berentak, tapi dia akan memakan masa, memakan kos, buang masa kita, merenyahkan kita. Tapi tuan-tuan, tak apa. InsyaAllah dengan segala kudrat yang kita ada, keupayaan kita ada, sokongan pada rakan-rakan, semua kes mahkamah, sama ada kita sama orang atau sama kita akan hadapi insyaAllah. Semua tu kita akan menang insyaAllah. Yang kedua, Datuk Seri Syahidah Kasim ada sini kah? Oh, ada sini. Awak tak mai, awak tak naik. Dia WhatsApp saya saat ni. Dia kata ringgit berbanding dolar 478. Betul tak tu? Menghampiri harga rahmah RM5. Dolar, $1. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana kita mengimport 80 bilion makanan ni, benda kita duk ngap 80 bilion benda makan. Benda makan ni tuan-tuan, mau tak mau kena import, kena ada, kena beli, pasal orang nak makan. Mana boleh duk tahan orang tak bagi makan. Dan makin hari makin naik. Bila negara tidak dapat mengeluarkan sendiri makanan tu, kita terpaksa import. Bila ringgit jatuh berbanding dolar, kerana kita beli barang tu dengan dolar, walaupun Papa Non kata ada beberapa negara telah bersetuju untuk berurus niaga dalam ringgit, tapi tak ada bukti ucapan dia. Dia nyanyi saja. Tuan-tuan sekalian, bila ringgit makin jatuh, harga barang yang kita beli di luar menjadi lebih mahal. Kerana duit kita makin kecil. Bukan barang tu naik harga dah, pasal duit kita halus, duit kita rendah. Kalau 80 bilion bulan lepas, bulan depan akan jadi 90 atau 100 bilion. Dia ni. Dia ni biasa kata, masa dia jadi pembangkang, dia kata duit jatuh pasal hang tak kerti jaga negara ni. Betul tak? Oh, dia kata kat orang. Lah ni kita kata kat dia lama. Mau? Dia bagi alasan macam-macam. Duit jatuh ni, hak tu, hak ni, hak tu. Dia kata negara lain kau ni pun jatuh juga. Oh, macam. Lah orang kata kat dia, duit makin jatuh ni pasal hang tak kerti jaga negara ni. Kita kata kat dia balik. Boleh? Lah hang nak jawab apa? Bila orang pakai ayat hang kat hang balik. Saya dah nampak dia ni, apa yang dia lawan dulu, apa yang dia kata dulu, apa dia kata tak boleh, sekarang semua dia sedang buat benda tu. Betul ke tak? Apa tu pasal apa negara ni tak ada masalah? Sebab dia ulang apa yang dia lawan. Dia buat apa yang dia kata tak boleh. Dia marah orang dulu buat benda tu, lah dia buat benda yang sama. Lepas tu tak beri kita ketah kat dia. Ni anak-anak papa ni semua marah kat saya. Dia kata duk mencaci maki. Bila saya caci? Saya tak ada caci, saya tak ada maki. Ni saya kata lagu ni. Ni bukan cacian. Ada kemarin Kabila, anak papa hak 3 lain di day tu. Dia kata Menteri Besar Kedah selalu mengulang cacian makian kepada Perdana Menteri. Pasal itulah Perdana Menteri tak mau jumpa dia. Saya duk heran bila aku caci dia. Saya tak pernah maki Perdana Menteri. Saya hanya beri hujah saya. Pasal ternyata
apa yang dia lawan dulu, dia sedang buat sekarang ni. Contoh, nama apa India tu? Orang panggil Jelutong. Kawan baik Datuk Seri Syahidan. Jelutong kata PM tak mau jumpa MB Kedah pasal MB Kedah selalu mencaci maki PM. Saya pun duk cari balik, bila aku caci maki dah. Hak paling kasar saya pernah kata, buka mulut bohong, buka mulut bohong. Dia bohong sungguh. Memang dia berbohong. Kalau orang berbohong, lepas tu kita tak kata bohong, nak kata apa? Tipu. Tipu korang sedap lah. Mesti kata bohong. Dia bohong yang pertama hak saya mula saya marah. Weh, dia tahu dia yang marah, kita marah dia tak tahu. Wah, kami tunggu. Dia bohong mula-mula hak saya meninggikan suara ni. Pertama sekali dia kata projek KSP tu tak boleh buat pasal kontraktor yang mencadang ke proyek itu tarik diri. ECK dia sebut dalam parlimen. Hak tu bohong. Apa tulis kat oi? Hak tu bohong. Pasal projek tu state punya projek, dicadang sejak 2014. ECK dilatih tahun 2021, diberi tempoh 8 bulan untuk deposit 2.3 bilion kepada PTG untuk pengambilan balik tanah. Kalau hang fail, aku terminate hang. Kita lantik dia. Bukan projek itu dia punya, tapi dia jawab dalam parlimen. Dia kata projek itu dipropos oleh ECK. Kerana ECK tarik diri, mahu projek itu batal. Dia bohong. Tu saya mula marah. Pasal kita usahakan KSP ni tuan-tuan. Bukan kita tulis atas-atas modal dakwah dengan kertas ada. Modal kita buat engagement semua player dalam industri itu. Kita dah pergi jumpa. Satu dunia ni KSP punya management pusing. Lantik berapa konsultan dah? Paling kurang 5 konsultan. Paling kurang habis 27 juta untuk propose projek tu. Tahu-tahu dia kata projek tu batal sebab kontraktor tarik diri. Dan projek itu tak viable lah. Dia jawab dalam parlimen tuan-tuan. Orang-orang yang buat engagement dengan kerajaan negeri untuk involve dalam projek itu, sama ada sebagai konsultan, sebagai orang yang nak masuk buat projek MRO, sama orang nak terlibat dalam industri aero angkasa, sama ada orang yang akan terlibat dalam projek kargo, sama ada syarikat penerbangan yang akan landing di situ. Semua ni kita dah jumpa. Bila PM kata projek itu tak boleh buat, semua lari. Bila lari projek, orang-orang yang telah berjumpa dah ada MOU dengan kita. Kita buang duit 27 juta, kita buang masa 9 tahun. Walaupun bukan masa reha, bukan. Walaupun projek itu digagahkan zaman Barisan Nasional, tapi sumber duit itu semua duit kerajaan negeri. Semua duit state. Saya tak mahu duit state hilang macam tu saja. Bila seorang Perdana Menteri tanpa usul periksa, tanpa berjumpa kita, tanpa tanya kita, tanpa dapat penjelasan yang benar, tanpa dapat gambaran menyeluruh, tiba-tiba pergi jawab dalam parlimen. Yang kedua dia bohong, kata Syed Mohtar, telefon dia kata tak mau buat. Bila kita latih Syed Mohtar? Tu dia bohong. Kalau orang macam ni kata bohong, nak kata apa? Apa aku tak? Kincin. Syed Mohtar tuan-tuan, saya nak cerita. Bila kita buka semula RFP, lepas ECK tak mampu untuk deposit 2.3 bilion, lepas tempoh yang kita bagi, kita terminate dia, kita buka RFP baru. Siapa nak terlibat, mai. Ada 27 syarikat mau terlibat, termasuk kumpulan Al-Bukhari. Nampak catat elok.
CEO dia mai, hantar proposal, kemudian kita buat assessment, kita panggil interview, kita buat due diligence, kita cek habis semua. Senarai pendek daripada tu 5, daripada 27, 5 termasuk kumpulan Al-Bukhari. Daripada 5 tu panggil sekali lagi, buat assessment sekali lagi, buat due diligence lagi, buat lagi interview. Tinggal 2, satu Tahira Group, satu kumpulan Al-Bukhari. Kita pun hantar surat pi tawaran untuk terbabit sebagai pemaju kepada KXP, ataupun kita panggil dah pada masa tu Kedah Aerotropolis. Ada 9 butiran yang hang kena setuju untuk hang jadi pemaju. Kita hantar surat pi, dia ada tempoh untuk dia jawab balik, dan kita minta dua-dua syarikat ni JV, tubuh satu SPB antara kedua dah tu, sebab ada kekuatan masing-masing yang boleh digabungkan. Pi cermat sampai tengah tu, tahu-tahu tak ada apa lagi, tak ada pelantikan, baru kita offer je pasal mereka dua ni layak. Dia jawab dalam parlimen, dia habaq Syed Muhtar baru telefon dia. Dia ni modal telefon banyak, tuan-tuan. Erdogan telefon dia. Muhammad Salman telefon dia. Jokowi telefon dia. Ha? Takkan Netanyahu telefon dia juga? Dok kau, tu dia tak bahak. Semua orang telefon dia, dia tak nak telefon lah. Modal telefon tu tinggal buang lah, orang tak percaya dah. Saya duk tengok Tun Mahathir cakap depan-depan dengan Erdogan, cakap English, ada translator, ada orang penterjemah kan, no? Dia cakap telefon, cakap terus, cakap cepat lah tu. Nak kata bohong tak tak tahulah. Hampa agak-agak lah kan lah. Ha? Satu dunia saya kata bohong. Kalau hampa percaya, ikut suka anak Papa Non semua percaya. Tahu-tahu dia habaq kata, Syed Muhtar baru telefon dia, habaq kata dia tak mau ibuh kerana terlalu mahal. Bila kita lantik Syed Muhtar? Kita tak lantik. Kita baru offer kerana dia mai hantar proposal, dia terlibat dalam semua proses tu pasal dia nak buat. Tahu-tahu Anwar pula. Tahu-tahu Papa Anwar kata Syed Muhtar telefon dia. Saya tak maulah dedah ke semua. Takkanlah saya tak jumpa Syed Muhtar lepas pada tu. Takkanlah Syed Muhtar tak sembang dengan saya. Takkanlah Syed Muhtar cerita kat saya apa sebenarnya terjadi. Dia cerita tapi saya tak mau cerita, tuan-tuan, biarlah saya simpan seorang. Dahsyat. Itulah detik permulaan saya mula melontarkan pandangan secara lebih keras kerana dia berbohong tentang sebuah negeri kita, menjejaskan kita. Bukan sikit duit, banyak. Habis usaha 9 tahun, bukan usaha main-main, serius. Lepas tu anak-anak Papa Non ni mengamuk lah. Saya ni suka mencarut, suka maki, suka apa. Mana dah saya mencarut? Kalau saya kata di mana atau di Pahang mana, hak tu terlepas. Saya kata kat Howard Lee, hak tu terlepas, tuan-tuan, saya habaq dah. Alamak, terlajak. Dan hak saya kata tu pun betul. Kalau benda betul bukan bohong kan? Bukan mencarut, hakikat. Ada dulu seorang sastrawan negara menulis sebuah buku, tajuknya Sikh. Semua cerita bab tu. Adakah dia mencarut? Adakah dia mencarut? Dah. Dia cerita tentang hakikat sebenar keadaan tu. Cerita kawan tu lah. Apa ingat Sikh tu tajuk siapa? Tajuk dia lah. Orang Kedah lah.
cikgu saya. Orang Kedah ni cerita terang-terang, cakap betul-betul. Apa takut wah? Hakikat sebenar dia tak kerak lah. Apa nak kata apa? Itu tentang sikap saya dengan kerajaan persekutuan. Kalau dia boleh tindas kita, takkan kita nak duduk diam. Sahabat kata ketak kobok, ketak kobok, hamba try pijak dia. Kalau dia kena pijak, dia kemung je oi. Dia kemung, dia nak lawan. Kalau dia duduk dalam kasut, suara kaki masuk, mesti dia kemung. Tu tara ketak kobok, ketak puru. Orang Kedah panggil ketak kobok. Tu tara ketak. Ni kita orang je oi. Takkan hang kena tekan, hang tak lawan. Bila kita lawan, dia kata kita mencarut, celupak, cakap tak betul. Takkan lagu tu kot, lawan cara hujah lah. Mai hujah apa? Aku cakap tak betul apa? Tak ada hujah. Tak ada hujah, jadi dia nak lawan, dia saman, kemudian dia bunuh karakter. Dia kata ni tak boleh pakai sebab dia cakap kasar, mencarut, mencaci, menghina orang. Saya hina orang bila? Saya tak ada hina siapa-siapa. Melainkan orang tu telah menghinakan dirinya sendiri. Buat kerja-kerja kotor, kerja-kerja karut, dia menghina dirinya. Itu memang dia patut dihina. Dia yang menghina diri dia, bukan kita. Kita cerita balik, ya apa dia buat. Tuan sekalian, orang tak larat nak lawan kita, dia reka macam-macam. Kau nak pergi sana, kau nak pergi sini. Mai hujah apa? Mai betang betul-betul. Kau nak dengar hang nak kata apa? Janganlah duk lalak parlimen tuduh orang. Apa nama? Mencaci Perdana Menteri. Dah, saya tak ada mencaci. Parlimen tu macam-macam boleh kata kan. Tapi saya heran tak pasal apa berani ikut belakang tak tahu. Ni, anak India. Jalik 3 lain. Ahli parlimen Jelutung. Kalau hang jantan main depan aku, hanya duk salah kat belakang tu. Ni pergi dia dengar. Aku nak dengar, aku nak tahu hang tuduh aku mencaci Perdana Menteri. Caci tak apa? Apa yang aku caci? Awak mai. Butirannya apa? Bila? Aku kata apa? 2-3 hari sebelum tu bayar lepas. Itu anak Cina apa? Dia berkata 3R, resis, tak boleh sebut. Saya nak sebut apa? Dia Cina betul. Saya apa dah keturunan Cina. Tapi bukan hina keturunan dia tu. Bukan hina bangsa dia. Hang tu lelah. Dia habaq kata Kedah ni tak boleh harap lah. Pasal nak jaga ayak ni. Pasal tak kerti jaga ulu muda. Maka kerajaan persekutuan kena campur tangan dalam urusan kerajaan negeri Kedah, dalam wilayah negeri Kedah, dalam hutan negeri Kedah, dalam sungai negeri Kedah, untuk mewujudkan Muda River Basin Authority. Kerajaan pusat kena masuk campur, Pulau Pinang nak masuk duduk dalam tu juga. Tu ahli parlimen Bayan Baru. Saya tak ingat nama, Simpa tau, Singkong pun. Simba lah. Saya tak hafal nama mereka ni sebab mereka tak popular. Tuan-tuan sekalian, sebarang urusan dalam negeri, mana-mana negeri yang ada raja, ada kerajaan, ada wilayah, ada undang-undang, tak boleh simply pi bulldoze, tak boleh. Dia kena dapat konsen kita, dapat tujuan kita. Yang kata kita tak boleh harap ni pasal apa? Adakah sejak kita ambil alih kerajaan pada tahun 2020, ayak Sungai Muda tu kering? Dah, ayak duk banyak tu ya. Musim hujan lagu ni ayak kau duk banyak. Adakah sejak tahun 2020 kita ambil alih kerajaan ni, hutan di Ulu Muda tu hilang? Dah, hutan duk situ juga. Adakah aliran air sungai tu telah dialih kepala tempat lain? Dah, ayak duk mengalir ke situ juga, keluar di kota Kuala Muda. Tak ada apa perubahan, ayak duk banyak tu juga. Yang tiba-tiba dia kata Kedah telah gagal, tidak boleh diharap. Menteri Besar Kedah tak boleh diharap lagi dah untuk mentadbir kepentingan satu sungai yang beri minum, beri bekalan air mentah kepada 3 negeri, Kedah,
Perlis, Pulau Pinang. Tuan-tuan sekalian, tak ada apa yang berlaku pun. Tiba-tiba digembar-gemburkan bahawa Kedah ni sedang mengalami masalah, tak mampu lagi mengendalikan, mentadbir Sungai Muda sehingga menjejaskan berkelayak. Tuan-tuan sekalian, ada satu peristiwa yang berlaku baru-baru ini. Satu mechanical auto apa adalah di Sungai Muda tu, dia ada dua baras. Dua baras tu orang nyekak lah. Baras belah Kedah ada 14 pintu. Baras Pulau Pinang ada 4 kali 5 pintu. Satu tak boleh buka, satu tak boleh tutup. Keras mampus. Hak belah Pulau Pinang, belah Kedah ada 14 pintu. Pintu ni semua dikawal secara automatik. Dia pakai pam. 7 pam rosak, 7 pam berfungsi. Hari kejadian tu salah satu pam tu rosak, pintu terangkat sendiri. Pintu baras tu. Apa tahu tak tahu baras hampa ni Selangor kan bisa tengok kot. Hadut sekat ayak tu. Pak pulah dengan tu. Tahu? Satu pada pintu tu daripada 14 tu terangkat pasal mitik alat dia rosak. Daripada 14, 7 berfungsi. Daripada 7 tu satu rosak. Baras ni dikawal oleh lembaga-lembaga Sungai Muda. Ada di bawah JPS. Terus report kepada JPS, Kementerian Nik Nazmi. Rosak tu, pintu dia naik sendiri. Ayak Sungai Muda dalam tempoh berapa jam keluar kau tu. Kering Sungai Muda. Rosak baras tu. Dia kata kesalahan kerajaan negeri Kedah, tak kerti nak jaga Sungai Muda. Tuan-tuan sekalian, baras tu berada di hujung sekali Sungai Muda, di nak sampai Kuala, dekat Jabatan Merdeka. Kalau tuan-tuan dan biasa pergi ke Kedah, dari Penang masuk Kedah, jumpa Jabatan Merdeka. Baras tu duduk bawah tu lah. Baras tu dikendalikan oleh Lembaga Sungai Muda di bawah Kementerian Nik Nazmi. Tiba-tiba bila berlaku peristiwa tu, dia salahkan negeri Kedah. Tu kita nak kata apa kat dia? Cerdik ke bodoh? Dia, kalau dia cerdik, dia cek dulu lembaga tu bawah siapa. Siapa kendali, siapa jaga, siapa bertanggungjawab. Dia tak cek, dia tiba kerjaan negeri Kedah turun. Tu saya kata hang bodoh. Bila saya kata hang bodoh, daripada ulang hang bodoh. Kan? Dah hang tak cek, hang cakap sembrono. Hang cakap salah. Orang cakap salah takkan dia pandai. Dia bodoh lah. Bila kata bodoh dia marah. Bayang baru. Cek betul-betul. Agensi bawah siapa? Siapa kendali bawah kementerian mana? Apa yang rosak? Tiba-tiba hang salah kerjaan kita tak saya apa? Dia cakap macam confident pula tu. Datuk Seri Syahidah pun duduk di anak tak tabuh ni. Lepas ni dia tabuh. Tuan-tuan sekalian, saya tanya agensi bertanggungjawab, 7 hak tak boleh pakai tu hampa nak ganti bila? Dia kata baru dapat perolehan selesai nak tender. Hak 7 hak tak boleh rosak, hak rosak tak boleh pakai langsung tu baru dapat, baru nak buka tender. Hak baru rosak tu lagilah lemah. Jadi tuan-tuan, kalau hang punya kelemahan, hang punya failure, jangan tiba cari salah orang, bos awak semua. Ni perangai Madanon, kerajaan Madanon ni, semua kelemahan dia lumuk kat orang semua. Dia suci, tak ada salah apa. Jadi kita jadi masalah sebab kita tak ada TV, kita tak ada radio, ada urusan penerangan harap TikTok lah. Siapa nak dengar? Bila berapa orang nak sampai berita kita? Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita minta kau ini diperbetulkan di Parlimen balik. Baras Sungai Muda itu di bawah lembaga Sungai Muda, Kementerian Nik Nazmi.
Mereka yang jaga, bukan kerajaan negeri jaga. Kebetulan hari tu mechanical pump tu rosak, orang hak jaga tu dia balik. Bila ayak mula surut, Sada yang kesan paling awal, pasal Sada duk sauk ayak pada Sungai Muda tu. Bila pump Sada mula tergantung, Sada mah mula detect, dia pun ada alat auto juga. Dia ada bagi maklumat dekat orang tu, dekat orang yang jaga tu. Orang tu balik tidur. Tidur. Pagi esok baru dia baca WhatsApp, pi nak tutup mana boleh dah, ya habis dah. Tiba-tiba salah kita. Dia habaq kita kena ayak kering tu, kena. Itulah Bayan Baru tu cakap di parlimen, dia kata kena durian ditanam di Ulu Muda. Kepala bapak. Tarik balik. Kepala lutut. Tuan-tuan sekalian, di Ulu Muda tak ada orang tanam durian. Ni nak abang ni. Nama apa tak kau tu? Ahli Parlimen Bayan Baru. Steven Sim. Ni, Steven Sim. Anda dengar aku nak abang Ulu Muda tak ada durian. Yang ada durian ni tempat lain. Durian tu semua tanam zaman BN. BN yang bagi. Lahang dengan BN cum mulut. Tak ada. Durian Musaking tu zaman kita menterak semua, zaman BN semua. Dan tak ada kawasan tadahan yang diberi kelulusan lada hutan tanam durian. Yang dibuat tu di Bukit Enggang dan di Rimau Telui, semua berlaku zaman BN. Di Gunung Inai zaman BN. Zaman PA sama ada. Zaman Datuk Seri Mukri yang kedua, dia PA masa tu ada kelulusan untuk tanam musakik. Tiba-tiba mari salah kita, cakap tak betul, maklumat salah, hentam kita, tak nak siapa nak jawab. Lah orang kata dia cakap betul, tak ada orang jawab. Lah saya jawab ni lambatlah sikit, tapi saya jawab keras lah, pasal bodoh. Cakap tak betul. Apa main jawab ni? Saya main depan-depan ni. Anak kata aku. Aku nak jawab bagi hantau. Cakap di parlimen, ahli parlimen tak ada dapat maklumat. Siapa nak jawab? Boleh sedap kat dia lah, hentam. Orang pun kata Kedah teruk. Ulu Muda tanam durian musyaking. Tak ada tuan-tuan. Ulu Muda ada 341,000 hektar kawasan hutan yang telah digezet, tak boleh sentuh langsung. 107,000 hektar kawasan tadahan 100% tak boleh sentuh. Di sekitar dia tu ada 100,000 dekat 200,000 lagi yang telah diberi lesen membalak zaman BN. Kalau hak tu semua nak tebang setahun 4,200 hektar ikut CTT, Jatuhan Tebangan Tahunan, kita kena ambil masa 18 tahun untuk habiskan tu. Semua lulus zaman BN. Kita tunggu lah 18 tahun. Tak bagi tebang, dia bayar duit lah. Kalau kita batai, dia sama kita. Nak bayar sama apa, kita tak ada duit. Maka kita bagi tebang ikut Jatuhan Tebangan Majlis Tanah Negara. Dibagi kepada kita rancangan Malaysia 12, Kedah boleh tebang 4,200 hektar setahun. Semua negeri ada kota. Sarawak ada, Sabah ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Kedah pun ada. Diuruskan oleh Jabatan Perhutanan, pun di bawah Nik Nazmi juga. Dia yang bagi. Jadi kalau ada tebangan 4,200, kalau berlaku tebangan, jangan salah kita, pasal itu memang kota untuk kita. Dan kelulusan itu telah berlaku dulu dan akan berterusan. 18 tahun ni akan ada tebangan, tapi bukan dalam kawasan 107 yang 107,000 hektar yang telah diwartakan sebagai kawasan tadahan. Ini dua isu yang saya nak jawab. Ahli-ahli parlimen yang bercakap di parlimen baru-baru ini, tapi tak ada orang nak bagi penjelasan. Harap rakaman pada malam ini sampai kat Steven Sim dan sampai kat Julutung, untuk mereka faham. Kalau tidak, mereka berada dalam kejahilan, seolah-olah yang salah tu semua orang, yang betul itu semua dia.
Tuan sekalian, dua perkara yang penting. Saya jawab yang pertama tadi, pasal apa kita mula bersikap kasar. Saya boleh bersikap lembut. Zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, saya lembut, saya tak ada kata apa kat mereka tu. Sepatah tak bisa kata. Mesyuarat apa semua saya pergi dengan baik, harmoni. Lah ni saja. Kerana mereka terlalu robust. Pudin. Pudin sebelum pergi pilihan raya dulu, hari-hari turun Kedah. Ada polis beritahu saya, sehari 6 kali pun bisa. 6 kali pi balik. Pasal dia pakai kira 6 kali. Dia mai, dia sebagai menteri. Pegang-pegang kena buka bilik di lapangan terbang, kena sedia orang baca doa, kena sedia minum. Sekali. Pi Kuala Lumpur, patah balik 2 kali. Pi lagi 6 kali kita buat majlis sehari. Punya nak pi tibai Kedah. Dia jadi pengurusi bersama, satu jawatankuasa pembangunan negeri dipanggil. Pengurusi menteri besar, pengurusi bersama menteri dalam negeri. Tapi saya pengurusi, saya tak ada kuasa panggil mesyuarat, kena pengurusi bersama panggil. Ada pengeliling baru sampai, saya baca-baca, aku tak boleh panggil mesyuarat. Tuan-tuan sekalian, dah 11 bulan dah dia jadi pengurusi bersama, mesyuarat sekali pun tak air. Tuan-tuan sekalian, tiap-tiap keputusan dalam agensi kerajaan, apa-apa projek, ni pasal projek tau, projek persekutuan di Kedah, nak mantau, nak tengok apa masalah, kena mesyuarat, kena bincang lagu mana nak selesai masalah. 11 bulan sebelah je jadi pengurusi sama, mesyuarat tak pernah ada sekali lagi pun. Masa saya jadi pengurusi, tak ada pengurusi bersama, setahun 4 kali mesyuarat. Setiap satu suku kena ada mesyuarat. Saya buat, tiap-tiap suku buat. Lah ni 11 bulan kuasa memanggil mesyuarat diletak di tangan dia. Sekali pun tak mesyuarat lagi. Oi Pudin, hang dengar tak mesyuarat lagi oi. Hang kira main politik, mesyuarat kerja tak buat. Lah bila kita habaq betul dia kata suka jokah lah. Tak jokah tak dengar. Habaq lelok buat tak erti. Depa ni pandang kita hina tau. Depa pandang kita lekeh. Depa kata kita bodoh. Karakter orang macam ni. Cakap macam ni. Saya begitu kan tau. Ada orang lagu tu dia akan pandang lekeh kat orang. Dia ni budak Singapura kan tahu apa. Dia memandang orang macam tu. Padahal dia orang kebun 500 je pun. Kebun 500 dengan Singapura tu lebih kurang je. Tapi dah duduk Kuala Lumpur lama, kawan anak Ibrahim. Saya tak tahu nak kata apa. Ada tendensi untuk memandang orang lain tu lekeh pasal tak kawan dengan mereka. Tuan-tuan sekalian, bukan mesti kawan dengan hampa jadi hebat. Aku duduk tengok ni, kawan hampa jadi merapu. Dulu hampa menyanyi macam Palimah Perang menyanyi tadi. Saya tak tahu tak daripada nyanyi. Dulu dia menyanyi kan. Tata cium mulut. Cium mulut dulu saya buat aku tu. Dia kata pulas sikit. Pasal kanan. Mengarut. Tuan-tuan sekalian, tu keadaan yang berlaku di Kedah. Masa tu dia kata saya ni kaki lawan. Saya cakap betul. Cakap pelan pun tak dengar. Cakap keras sampai, tapi pedih. Nak buat macam mana kalau pedih pun hampa rasa. Kalau tak pedih hampa anggap kami ni apa? Joki hang. Tak betul, tuan-tuan sekalian. Inilah keadaan yang kita hadapi. InsyaAllah Kedah pun dalam keadaan tertekan macam tu semua. Kita tak menghadapi apa-apa masalah. Tuan-tuan sekalian, pelaburan tahun 2023 ni 2023 6 bulan yang pertama, bulan 1 sampai bulan 6, Kedah terima pelaburan asing 13.2 bilion. Nombor 1 wilayah Persekutuan, nombor 2 Selangor, nombor 3 Kedah. Tuan-tuan sekalian, kalau tolak nombor 1, nombor 2, Kedah yang paling tinggi. Dah, betul. Tolak wilayah dengan Selangor, yang paling tinggi Kedah.
Pasal tak saya tolak? Pasal apa tolak ke wilayah dengan Selangor? Pakat wilayah dengan Selangor ni duduk dalam Kuala Lumpur. Wilayah pertumbuhan, pusat pelaburan, pusat apa semua ada dalam Kuala Lumpur. Pusat di luar baju pun duduk Kuala Lumpur. Pusat Islam Kuala Lumpur. Dan kedua-dua negeri itu menerima pelaburan dalam bentuk services perkhidmatan. Kedah paling tinggi dalam pembuatan. Itu hebatnya Kedah. Apa ingat lekeh ingat orang Singapura? 13.2 bilion je, 13,000 juta. Ini nak main lagi, ada 6 bulan lagi. Kita sasarkan tahun 10 bilion. Setengah tahun pun 13 dah. Tuan-tuan bayang kalau habis setahun. Apa kata kami lekeh. Jangan pandang hina ke orang. Sekarang ni kita telah membesarkan lagi sektor kawasan industri. Fasa 4 dah habis, kita buka fasa 4A lagi 250 hektar. Kita nak buka lagi fasa 5 400 hektar. Lepas ni kita ada lagi satu kawasan besar, Kedah Investment Corridor, Kedah Industrial Corridor, KIC, 17,000 hektar. Tuan-tuan, aku tak tahulah. Lepas ni kita kaya. Buat benda tak kaya, tuan-tuan. Negeri akan kaya dengan industri. Tapi benang ni penting. Kedah pun ada benang luar. 42% beras negara ini ditanam di Kedah. Lepas tu bila beras tempatan tak ada, semua pakat cari salah nusi. Pala bapa-bapa. Masa hampa susah baru cari aku. Kan? Masa hampa senang kita duk abang kata ada kartel. Ada orang tengah, ada middleman yang telah menghisap darah petani berpuluh tahun lamanya, bermula dengan sistem padi kunca. Zaman tok nenek kita dulu ni. Orang benda tak ada duit, dia suruh memek barang kedai dia. Ambil barang, padi jual kasih saya. Padi jual kasih gua. Tahu dia punya bunga barang dia berapa persen zaman padi kunca. Pasal apa panggil padi kunca? Padi seluas-luas puluh-puluh kolom tinggal sekunca lah. Bayar barang kedai dia, bunga 700% zaman tu. Lagu mana petani nak kaya? Lah apa sama? Hantar dah duit tak apa. Ambil bawa punya barang. Lama-lama hutang banyak dah. Lu punya tanah pajak kasih gua. Pajak tanah bagi kat dia. Bukan pajak setahun dua. Pajak 50 tahun. Lepas benda api. Tuan-tuan sekalian, saya kata ada middleman, ada orang tengah. Timbang tak betul sorok padi, potong banyak. Padi ni dia bila dia mula dia ambil masuk dalam lori, pi timbang dia kelang, dia kira basah. Padi itu kena dikeringkan sebelum dia di mesin jadi berat. Dia potong sampai 28% pun ada, 25% pun ada, 22% pun ada. Paling rendah 18%. 18% ni maksud dia apa? Tiap-tiap 1000 kilo hilang 180 kilo pasal potongan basah. Tiap-tiap 1000 kilo hilang 180 kilo. Tu hak paling rendah. Hak paling tinggi 25%. Tiap-tiap 1000 kilo hilang 250 kilo pasal potongan basah. Bila petani nak kaya? Tuan-tuan sekalian, bila kita merodak dalam isu ni, ada kelang Melayu, dia bersedia potong 13% saja potongan basah. Dia kata satu lagi, kalau hampa ambil musim ni, hampa ambil padi musim kering, musim kemarau, aku boleh potong 7% saja. Mula dia ketak, mula goyang. Boleh sebenarnya sampai 7%, tapi syarat kemarau. Tuan-tuan sekalian, kita tak, kalau tak mengaji bab padi, bab beras ni kita tak tahu apa. Datuk Seri Syaidan dia duk perlih lama jadi MB, jadi apa, dia tahu. Banyak lesen. Nak beli padi kena ada lesen. Nak simpan padi kena ada lesen. Nak misi padi jadi beras kena ada lesen. Nak jual beras tu kena ada lesen. Memborong kena ada lesen, peruncit kena ada lesen. Berceretek lesen bab beras dengan padi. Lesen tu semua dia punya.
Lah ni, dulu kita ada jelapang di rumah, kan? Ketan, jemuk kering, bola jelapang. Tu dia panggil simpan padi. Lah nak simpan padi kena ada lesen. Tak boleh sibri simpan. Lah barang beras tak ada baru ni kan lah. Naik sampai RM50. Semua jual harga import. Pasal apa? Pasal dia berebut beli padi. Dia offer sampai 1,700 satu tan. Pakak terapa pergi jual kat dia semua. Dia simpan beras tu. Pasal dia jual dengan harga import. Boleh jual RM48, RM45 satu beg 10 kilo. Harga sebenar RM24. Kalau jual dengan harga tempatan. Pakak terjun pergi Kedah, Serbu Kelang. Lah salah musi juga. La ilaha illallah. Tokek Kelang tu sorok padi, sorok beras. Salah saya. Semua lesen tu bawah Kementerian Pertanian. Kawasan padi di bawah Kementerian Pertanian. Saya mana ada kuasa nak picek Kelang. Mereka kena picek. Kementerian lewat keluar lesen tu. Lah salah nusi. Habislah cerita mereka tak salah apa. Mulia habis semua. Naik lembu pun mulia juga. Yang salah saya pasal Kelang duduk di Kedah. Tuan-tuan sekalian, walaupun Kelang duduk di Kedah, Menteri Besar kan ada kuasa nak picek semua benda. Dia ada lesen, ada pihak berkuasa yang mengendalikan benda tu. Ada petak masing-masing lah. Lesen beli padi, ada satu lesen. Kawan ni, jawatan kuasa ni, jabatan ni. Lesen simpan padi, jabatan ni. Lesen mesin padi jadi beras, jabatan ni. Lesen simpan, lesen jual padi borong, ada lesen satu. Lesen jual beras runcit, ada satu. Semua tu ada agensi. Semua agensi tu bawa MOA, bukan kerajaan negeri. Tapi nak bagi mudah cerita supaya mereka nampak mulia, salah nusi. Pasal Kelang dah di Kedah. Kuala Lutu empah. Tak betul tuan-tuan. Kalau kita tak cerita betul-betul, orang tak erti. Orang kata betul, Sanusi tak buat kerja. Pasal Kelang dah di Kedah. Aku tak ada kuasa tu, cik oi. Kalau aku ada kuasa 3 tahun lebih, 3 tahun itu mula-mula naik jadi, aku mengamuk lah. Sebab saya cakap 3 tahun dulu buat kartel ni, siapa hantar saya? Tak ada siapa respon pasal kartel. Mereka kata MB Kedah cakap tak betul. Berdasarkan laporan kami ada, perkara itu tidak benar. Dia kata, lah dia tahuan. Lah saya kata pergi Serbu semua Kelang. Hampa ada kuasa picek Kelang mana, nyorok beras, nyorok padi. Jumpa ratus-ratus tan. Tapi salah tu kat kita. Tuan sekalian, apa dengar rakaman ni, dengar apa nama live ni, semua lesen kerja periksa, kerja cek tu semua di bawah Kementerian Pertanian. Menteri dia nama Muhammad bin Sabu. Walaupun Kelang berada di Kedah, saya tak ada kuasa. Sama seperti sekolah. Sekolah-sekolah ada di Kedah beratus-ratus, saya tak boleh masuk sekolah. Tak boleh. Nak masuk sekolah kena mohon 30 hari. Tuan-tuan sekalian, 30 hari nak mohon. Orang jemput kelang kabut. Lah kalau orang jemput minta duit dah lah. Dah saya tak lepi, duit kena bagi. Oh, duit korang pernah. Masuk tak boleh. Dia berkata tak boleh. Ikut prosedur 30 hari kena mohon. Saya menteri besar cik oi. Nak kena pergi mohon ke hampa nak masuk sekolah. Duit apa? Hantar surat hari-hari ada surat minta duit. Nak pergi rombongan, nak pergi sokan, nak masuk, nak repair, nak buat aircon, bala-bala, macam-macam. Duit minta. Sekolah tak boleh pergi. Banyak agensi, saya tak boleh pergi. Hari tu 5. Oi, dia kata saya buat cerita, tuan-tuan sekalian. Pegawai saya hadir mesyuarat. Dimaklum dalam mesyuarat tu, MB Kedah tak boleh dijemput. Cakap pegawai nak mohon saya. Saya dipanggil mesyuarat Majlis Kewangan Negara. Dia pun hantar surat ke pejabat. Suruh Tuanku Sultan latih orang lain untuk mewakili saya dalam mesyuarat tu. Surat tu ada. Pasal apa mereka pergi sampai macam tu? Pasal mereka ni jadi kerajaan, tapi tak gentleman. Mereka anggap kerajaan tu adalah parti politik mereka. Kata mak-mak mereka. Parti yang mereka asaskan tu telah jadi kerajaan.
kerajaan adalah parti mereka adalah kerajaan. Tak betul. Tuan-tuan sekalian, parti apa pun bila jadi kerajaan angkat sumpah, parti dah hilang. Dia jadi kerajaan untuk semua orang. Semua rakyat Malaysia adalah tanggungjawab dia. Dia tak boleh pilih dulu, oh ni kami bagi. Macam ahli parlimen lah ni. 74 kerusi parlimen tak dapat peruntukan. Pasal dia anggap kata hampa ni bukan bahagian daripada kami, hampa tak layak dapat peruntukan. Itu diskriminasi. Satu salah, yang kedua berdosa. Hak tiga celik tu mungkin dia tak tahu dosa tu apa. Tapi hak Islam pun ada, dia tahu dosa tu apa. Ada rakyat di kawasan yang mengundi Perikatan Nasional tak dapat peruntukan apa. Dia mengungut dalam perut. Dia tak ada tangan tak, minta Tuhan balas kezaliman ni. Satu hari apa kena, 2-3 hari ni kerajaan ni akan jatuh, tuan-tuan. Kita harap jatuhlah, kita doa, terus berdoa supaya kucak-kacir di kalangan PHBN ni akan terus berlarutan. InsyaAllah tidak lama lagi kerajaan ni akan beralih. Pasal terlalu banyak masalah, kita pun hari-hari kena bersilat dengan mereka. Main politik banyak sangat, kerja tak ada buat. Tapi insyaAllah tuan-tuan, negeri SG4, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, kita telah meninggalkan semua perkara tu. Saya di Kedah, di Kelantan, Terengganu tak ada sendiri, kita tak bagi kat bangkang, tak apalah, bangkang tak ada. Di Kedah, kursi bangkang pun kita bagi, pusat khidmat bangkang pun kita bagi. Tak ada mendiskriminasi apa-apa. Di Perlis pun sama. Kita harap kerajaan persekutuan pun gentleman macam kita juga. Ni cara orang main politik, bukan bajoi macam baru. Boleh kata apa tu? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.